Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi 1, 10 Julai. Saya Andy Reza Rohadian. Dan saya Laurendra Fiona berkebaikan. Saudara, berikut paparan utama malam ini. Pelan pemulihan negara bersifat dinamik, sentiasa ditambah baik ikut keperluan semasa. KKM akan laksana segera proses vaksinasi di kawasan PKPD seluruh negara. Bersikap tangkas dan dinamik dalam menguruskan Pelan Pemulihan Negara PPN. Demikian kata Menteri Kewangan yang juga Menteri Penyelaras PPN, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Ke arah itu, pihaknya menekankan 6 prinsip dalam menguruskan PPN. Ini merangkumi imbangi nyawa dan kehidupan, memberi kejelasan dan membina semula kepercayaan serta sains dan data. Selain mengambil pendekatan ke semua masyarakat, dinamik dan penyesuaian berterusan serta asas kepada pemantauan prestasi dalam PPN. Kerjasama bersama badan bukan kerajaan, swasta dan masyarakat juga akan diperkukuh. Ini bagi memastikan PPN diuruskan secara holistik dan bersesuaian mengikut keadaan semasa. Bersetuju dan akan melantik dan akan juga mendengar nasihat-nasihat daripada pakar-pakar dalam bidang masing-masing dan juga akan membuat kajian-kajian yang diperlukan dengan membuat libat urus dengan semua pihak-pihak yang berkepentingan. Beliau menyempurnakan program penyerahan sumbangan bakul makanan kawasan Lembah Pantai di Masjid Ar-Rahman Ibu Negara. Untuk hari kedua berturut-turut, Malaysia mencatat lebih 9,000 kes jangkitan baharu COVID-19 menjadikan angka keseluruhan kepada 827,191 kes. Dalam tempoh 24 jam sehingga 12.30 hari tadi, 9,353 kes dilaporkan, rekod tertinggi yang pernah dicatatkan di negara ini. Sementara itu, jumlah korban pandemik kini melebihi 6,000. Ini dengan pertambahan 87 lagi kes kematian. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara diikuti jumlah kes mengikut negeri. Sementara itu, peningkatan kes harian COVID-19 di Selangor sejak kebelakangan ini adalah hasil aktiviti pengesanan dan ujian saringan secara aktif di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, aktiviti kesihatan awam dan ujian saringan sentiasa dipertingkat dari semasa ke semasa sepanjang tempoh PKPD di negeri tersebut dan lokaliti lain yang terlibat. Test ini yang menyebabkan sebelum ini kalau kita tak dapat kes-kes yang asimptomatik, yang simptomatik gejala yang tak keluar, kita uji. Sebab tu kita akan lihat bahawa dalam masa selepas saja PKPD itu, apabila ujian dilaksanakan tinggi, maka peratusan disebut tadi kan, Selangor 15% kan. Jadi kita akan melihat ada sedikit peningkatan sebelum dia turun. Dia akan turun kerana kita dah asingkan semua yang kes-kes positif. Beliau berkata demikian dalam sidang media khas berhubung langkah kesiapsiagaan dan strategi Kementerian Kesihatan menguruskan pandemik COVID-19 di Lembah Kelang.
Datuk Seri Dr. Adam juga berkata usaha membendung COVID-19 bukan sahaja dilihat daripada kes harian tetapi kadar vaksinasi. Ini kerana ia mampu mengurangkan kes kemasukan ke hospital dan kematian sekaligus dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa. Menurut beliau, KKM akan melaksanakan proses vaksinasi dengan segera selepas kawasan yang diisytiharkan PKPD di seluruh negara berakhir. Kita dah buat keputusan untuk masuk ke kawasan PKPD untuk memberi suntikan. Selepas semua disaring tu negatif. Jadi dalam masa beberapa hari tu kita test, kalau negatif kita akan bagi jadual untuk mereka vaksinasi. Tapi jangan bimbang kerana dalam aktiviti vaksinasi ada dalam kawasan PKPD setengahnya. Baik, sementara itu, kira-kira 200,000 penduduk di projek perumahan rakyat PPR dan perumahan kos rendah di Selangor akan menerima vaksin COVID-19 menerusi program mobilisasi vaksin komuniti MOVAC dalam masa terdekat yang melibatkan 96 perumahan kos rendah dan 4 PPR di negeri berkenaan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Zuraida Kamarudin berkata, kawasan perumahan tersebut disasarkan atas faktor kepadatan penduduk yang tinggi. Dalam senarai, sekarang ni kita tengah tunggu vaccination je daripada KKM untuk mengagihkan vaksin kepada kita untuk kita turun. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran PPV MOVAC bagi komuniti di Dataran Keluang. Hadir bersama Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Muhammad Sadiq. Menurut Datuk Halimah, MOVAC akan menambah beberapa buah bas bagi digerakkan ke kawasan sasar di seluruh negara. Ia bagi memastikan masyarakat di lokasi terlibat tidak tercicir untuk mendapatkan vaksin. Kumpulan sasar di bawah KPKP dah siap. Jadual di bawah kumpulan sasar yang perlu diaturkan oleh pihak KPN dah siap. Jumlah keseluruhan pemberian vaksin di Malaysia meningkat kepada 10,750,748 dos. Semalam sahaja 337,478 dos suntikan vaksin COVID-19 diberikan. Kita ikuti data harian vaksinasi COVID-19 mengikut negeri. Saudara, kesan psikologi terhadap rakyat diambil kira dan dipanjangkan ke mesyuarat Majlis Keselamatan Negara MKN dalam penentuan pelbagai penetapan prosedur operasi standard SOP. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Mohamad Harun yakin suara rakyat tetap didengar dan diperhalusi oleh MKN bagi mencapai keputusan yang bersesuaian. Kementeriannya turut menerima maklum balas berkaitan tekanan perasaan pasangan jarak jauh yang tidak dapat berjumpa serta kegiatan riadah yang boleh membantu meredakan tekanan di samping isu sosial lain. Saya tahu, saya faham banyak masalah-masalah lagi, isu-isu yang diutarakan oleh pasangan-pasangan ini. Bukan saja pasangan-pasangan, mereka yang tak boleh berjoging tadi pun sama sampaikan kepada saya. Pasal kanak-kanak OKU pun, insya-Allah isu ini saya ambil maklum dan kita akan sampaikan. KPWKM bersedia memberi sesi kaunseling kepada mereka yang menghadapi tekanan emosi ketika pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara ketika ini. Beliau ditemui pada program penyampaian bakul prihatin Parlimen Titiwangsa di Ibu Negara. Polis mempertingkatkan kawalan di luar kawasan lokaliti Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD yang dipasang kawat duri. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Mazlan Lazim berkata usaha itu bagi membendung pencerobohan orang awam dari luar pagar kawat duri yang memasuki lokaliti PKPD. PKPD dengan memasang kawat duri didapati efektif bagi mengelak pergerakan penduduk dan orang awam. Beliau mengulas mengenai seorang wanita yang disyaki menyusup masuk melalui dawai duri di kawasan PKPD di projek perumahan rakyat PPR Taman Bukit Angkasa Pantai Dalam. Yang masuk tu kita sedang siasat lah dan kita sedang kesan mereka lah. Yang kata ada satu kes di pantai kan.
yang 2 orang tu kan telah lari kan, dia merangkak keluar ke bawah kawat duri tu. Kita sedang mengesan mereka dan cekatan dibuka. Kawalan dipertingkatkan bagi mengelak perkara sama berulang. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas membuat tinjauan mengejut sekatan Jalan Raya SJR Plaza Tol Gombak. Pelaksanaan SJR di dalam kawasan pentadbiran Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Gombak menyaksikan penurunan jumlah kenderaan di jalan raya. Ia menunjukkan kadar pematuhan prosedur operasi standard SOP dalam kalangan pengguna semakin meningkat. Laporan Nurhila Razali. Setelah 479 hari OP COVID dan 59 hari PKP 3.0 serta beberapa operasi telah diadakan, sekatan jalan raya sentiasa berterusan 24 jam sehari. Walaupun kebiasaannya pada hujung minggu jumlah kenderaan sememangnya kurang, namun dalam situasi beberapa sektor kilang mahupun perindustrian dibenar beroperasi di kawasan ini, jumlah kenderaan tidak menunjukkan pertambahan ketara. Tinjauan mengejut ke SJR hari ini turut disertai Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Mazlan Lazim. Menurut beliau, sebanyak 682 SJR diadakan di seluruh negara. Ia merangkumi 495 SJR statik dan 187 SJR mobil. Di SJR Gombak ni, seperti ditaklimat pada saya, hari ini 721. Dia kata sebelumnya adalah sebanyak 3,000, 2,000 kan. Jadi berkurangan lah. Mungkin hari Minggu kan kita, walaupun kita dapati memang ada pengurangannya kenderaan. Anggota di SJR melakukan pemeriksaan teliti ke atas setiap kenderaan yang melalui Plaza Tol itu bagi memastikan mereka mempunyai dokumen rentas negeri yang sah. Orang ramai dinasihatkan jangan mengambil mudah dengan setiap pemeriksaan di sekatan jalan raya yang diadakan. Ini kerana kes COVID di Malaysia telah mencatatkan peningkatan yang sangat drastik. Walaupun jumlah confirm berkurangan, sekatan jalan raya yang dilakukan oleh pihak berkuasa masih seperti biasa. Nurhila Razali, Berita RTM. Baik saudara, sekarang kita ikuti pengisytiharan tarikh 1 Zulhijjah 1442 Hijrah dan Hari Raya Aidiladha 2021 Masihi yang akan disampaikan penolong setiausaha Majlis Raja-Raja Tuan Haji Muhammad Asral Jusman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka saya bagi pihak penyimpan Maha Besar Raja-Raja Malaysia dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1442 Hijrah ialah pada 11 hari bulan Julai 2021 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Kurban 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Selasa 20 hari bulan Julai 2021 Masihi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petugas barisan hadapan terus dihargai pertubuhan bukan kerajaan NGO dan orang perseorangan. Ia sebagai tanda sokongan dan kebersamaan kepada kumpulan pelaksana ini yang tidak pernah mengenal erti penat serta putus asa dalam menjalankan tugas demi negara. Menurut Presiden Brigade Negaraku Muhammad Khairul Nizam Muhammad Sopri, sesi turun padang bertemu mereka adalah sebagai tanda terima kasih di atas pengorbanan mereka.
menunjukkan tanda terima kasih kami kepada mereka, dan saya rasakan terlampau banyak pengorbanan yang mereka lakukan. Inilah sedikit sebanyak yang dapat orang kata mengubat penat, panas, hujan dalam mengekang penyebaran wabak COVID-19 ni. Sementara itu, Pengerusi Pusat Pembangunan Belia Harapan Negeri Sembilan Tabah, Muhammad Nur Fitri Muhammad Din, menyeru agar lebih ramai belia tampil dengan cara dan pendekatan berbeza sebagai menghargai bakti yang telah mereka curahkan. Mengalu-alukanlah kepada NGO belia yang ada di Negeri Sembilan untuk bersama-sama kami lah kita mengeluarkan ucapan terima kasih kita kepada Barisan Harapan yang pengorbanan yang mereka lalui lah. Beliau berkata demikian selepas menyerahkan sumbangan kepada petugas DSJR Senawang. Hadir sama Exco Kerajaan Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Taufik Abdul Ghani. Sebanyak 40 power bank dan 80 kotak air mineral diserahkan kepada petugas SJR terdiri daripada PDRM, ATM serta rela di sekitar daerah Seremban. Kira-kira 10,000 pak barangan keperluan asas diagih kepada penduduk Pekan Nenas Pontian menerusi program bakul makanan Parlimen Tanjung Piai Johor. Ahli Parlimennya Datuk Seri Dr. Wee Jack Seng berkata, program tersebut menyasarkan golongan nelayan, pemandu teksi, orang kurang upaya OKU, ibu tunggal dan golongan berpendapatan rendah. Orang ramai yang memerlukan diminta menghubungi Pusat Khidmat Rakyat Parlimen berkenaan bagi mendapatkan bantuan. Bagaimanapun, sebenarnya dalam COVID-19 ni, saya nampak rakyat kita di bawah memang susah, derita, dah setahun lebih. Jadi program saya ada program kebajikan selama ini saya lakukan 3 bulan sekali, melibatkan 6,500 keluarga. Jadi saya pada hari ini harus memperkasakan lagi. Penerima berpendapat inisiatif bakul makanan yang disalurkan sedikit sebanyak membantu meringankan beban mereka. Antara saya sebagai pemandu teksi memang kehilangan pendapatan. Kalinya kosong terus, hilang terus. Jadi pemandu teksi keseluruhan tak ada pendapatan. Memang kesusahan kalau nak disebutkan, memang kita macam rasa sedih lah. Lain orang yang ada kebun, ada pencen, itu lain. Mana yang tak ada memang susah-susah betul. Memang perlu dibantu, kerajaan perlu ambil tahu. Banyakkan orang semua dah tak kerja, duduk kat rumah. Yang ada diberhentikan kerja. Jadi dengan adanya membantu kita semua, jadi tak banyak sedikit meringankan beban pandemik sekarang inilah. Fasa 2 PPN Pasar Segar terkawal, pasar tani akan ditambah. Paparannya seketika nanti. Bersua kembali. 10 lagi pasar segar terkawal PST dan 14 pasar tani di seluruh negara akan ditambah dalam fasa kedua Pelan Pemulihan Negara PPN. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Ahmad Hamzah berkata, langkah itu akan memanfaatkan 2,595 petani sekaligus memastikan kelangsungan bekalan dan pengedaran makanan yang cekap di negara. Sejak 1 Jun, 55 PST telah dibuka di seluruh negara. Ia membabitkan nilai jualan sebanyak 48.67 juta ringgit melibatkan 2,192 petani. Sebenarnya tidak ada sekatan bukan sahaja untuk pengeluaran. Maknanya petani, penternak dan nelayan boleh menjalankan operasi mereka tanpa sekatan. Itu yang pertama. Yang keduanya, rantaian pemasaran mereka juga diberikan kelonggaran walaupun dalam kawasan PKP dengan mendapatkan kelulusan daripada pihak-pihak yang berkenaan.
Beliau berkata demikian selepas melawat projek pertanian dan outlet pemasaran Fama Negeri Johor di Johor Bahru. Terdahulu, beliau menyerahkan sumbangan mafi prihatin kepada 300 penerima di Pertubuhan Kebajikan Anak-Anak Yatim dan beberapa rumah kebajikan lain sekitar Johor. Semua 873 pusat internet komuniti PIK di seluruh negara sedia melatih dan membimbing peniaga dan usahawan mikro, kecil dan sederhana yang berhasrat beralih ke platform digital bagi mengembangkan perniagaan mereka. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata, semua PIK mempunyai pengurus sepenuh masa yang boleh mengendalikan latihan berkaitan sama ada secara luar talian atau dalam talian bergantung kepada kesesuaian dan kemahiran usahawan terlibat. Menurut beliau, kementerian mempunyai modul daripada pelbagai agensi berkaitan e-dagang yang boleh digunakan. Selain membantu usahawan membiasakan diri menggunakan platform digital, pihaknya ingin melihat mereka berkembang sehingga menjadi ikutan dalam perniagaan secara dalam talian. Dan berikut daripada itu, kita dah pilih 40 buah pusat internet komuniti dalam program pupuk, yakni untuk tahun ini target dia 1,000, tetapi menjelang tahun 2025 kita harap kita boleh melatih 800,000 MSME. Tahun ini sahaja, seramai 5,000 usahawan di seluruh negara diberikan latihan kemahiran secara maya. Datuk Saifuddin berkata demikian kepada pemberita dalam sidang media secara maya selepas perasmian Bengkel Usahawan Pahang program pengupayaan digital. Saudara, beberapa syarikat Austria berjaya untuk bercadang untuk melabur di Malaysia dan memanfaatkan kedudukan strategiknya sebagai pintu masuk utama rantau Asia Pasifik. Justru negara akan memberi komitmen membantu syarikat berkenaan mengutamakan aspek kecekapan tenaga dalam semua produk dan perkhidmatan. Jelas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, ia sejajar komitmen Malaysia melaksanakan agenda alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG. Beliau pada sesi mesyuarat bersama Dewan Ekonomi Persekutuan Austria turut menekankan pentingnya bagi kedua-dua negara untuk meneroka peluang kerjasama strategik, khususnya dalam industri pembuatan pintar, kecerdasan buatan, industri aeroangkasa, peranti perubatan dan tenaga boleh diperbaharui. Datuk Seri Muhammad Azmin mengetuai misi perdagangan dan pelaburan ke Republik itu. Tiada keperluan mendesak untuk Bank Negara menurunkan kadar dasar semalaman OPR ke tahap yang lebih rendah, memandangkan ekonomi Malaysia mula menunjukkan pemulihan pada suku tahun kedua. Menurut penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, ini berdasarkan beberapa faktor seperti kadar inflasi yang masih lagi terkawal. Ada keperluan mendesak untuk menurunkan kadar OPR ke tahap yang lebih rendah lagi. Ini berdasarkan beberapa faktor dan perkembangan terkini seperti kadar inflasi yang masih lagi terkawal, pertumbuhan ekspor dan import yang positif setiap bulan sejak akhir tahun lepas, dan sektor ekonomi masih lagi dibenarkan beroperasi walaupun negara kita masih lagi di bawah PKP 3.0. Selain itu, komitmen rakyat dalam mematuhi SOP dan mendaftar untuk program vaksinasi memberi tanda jika kes COVID-19 dapat dikurangkan, ia dapat mempercepat peralihan dari fasa 1 ke fasa 2 pelan pemulihan negara yang membolehkan lebih banyak sektor ekonomi dibuka. Atas faktor-faktor ini, Bank Negara masih mengekalkan kadar OPR pada 1.75% dan jika kadar OPR diletakkan terlalu rendah, risiko kecairan boleh berlaku. Tidak
Tidak semua berita palsu yang tersebar di media sosial akan dimaklumkan dalam portal rasmi Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Kewajaran pemakluman melihat kepada keutamaan iaitu yang menggugat keselamatan rakyat dan negara serta menyentuh institusi diraja, agama dan sensitiviti kaum 3R. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata pasukan respons pantas PRP yang memantau berita palsu di media sosial. Berita palsu yang menggugat keselamatan serta menyentuh soal 3R akan dilaporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut selain melaporkan kepada platform antarabangsa seperti Facebook. Fake news itu berlaku. Ada banyak tindakan yang kita lakukan. Pertama, di bawah KKMM kita ada PRP, Pasukan Respons Pantas. Pasukan Respons Pantas ini dia memang monitor apa yang berlaku dalam media sosial, dan apabila ada berita palsu yang wajar diberi pemakluman, maka kita akan keluarkan pemakluman. Setakat ini hanya 3 individu ditangkap dan arahan pertuduhan daripada Pejabat Peguam Negara mengikut Seksyen 4-1 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021. Ketiga-tiganya didapati menyebarkan berita palsu berkaitan jangkitan COVID-19 dan vaksin dengan niat menyebabkan ketakutan dan kebimbangan kepada orang awam. Gabungan Parti Sarawak GPS akan terus menyokong Kerajaan Perikatan Nasional di bawah kepimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ketua Menteri yang juga pengerusi GPS Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, sokongan tersebut merupakan keputusan bersama parti komponen GPS. This is not the time for politicking. That will undermine the stability of the country. This is the time. Beliau yang juga Presiden Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat itu di Ibu Pejabat PBB hari ini. Baik saudara, seterusnya kita ke edisi sukan bersama rakan penyampai Azam Hussein. Silakan. Brazil dan Argentina tentukan kejuaraan Copa America 2021. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Edisi sukan kita mulakan dengan perkembangan ini. Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM sekali lagi menegaskan jaguh berbasikal track negara Muhammad Azizul Hasni Awang memiliki potensi untuk melakar kejutan di Sukan Olimpik 2020 Tokyo dan tidak mustahil menghadiahkan kilauan emas kepada Malaysia. Keyakinan itu diluahkan pengurus pasukan Datuk Asyakari Abu Noor selepas meneliti pandangan semua pihak termasuk Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan Nanai Marikan serta Kementerian Belia dan Sukan. Datuk Asyakiri, Ketua Jurulatih Kebangsaan John Bisley juga telah memberi perkembangan terkini tentang prestasi Muhammad Azizul Hasni sekaligus menguatkan keyakinan PKBM bahawa jaguh kiri negara itu mempunyai ramuan tersendiri untuk merangkul pingat emas pertama di Tokyo. Justru dengan reputasi, pengalaman serta kebijaksanaan yang ada pada Muhammad Azizul Hasni, beliau percaya pelumba yang digelar The Pocket Rocketman itu tahu apa yang harus dilakukannya apabila turun beraksi dalam acara Kirin dan pecut di Temasya tersebut bermula 27 Julai ini. Muhammad Azizul Hasni dan seorang lagi pelumba negara Muhammad Shah Firdaus Sharum layak dalam acara Kirin dan pecut individu secara merit di Tokyo 2020. Ia bakal menjadi penampilan ketiga Muhammad Azizul Hasni di Temasya Olimpik. Pada edisi 2016 di Rio de Janeiro, Brazil, pelumba berusia 33 tahun dari Dungu Terengganu itu muncul pelumba basikal pertama meraih pingat di Olimpik selepas memenangi gangsa dalam acara Kirin.
Kementerian Belia dan Sukan KBS melancarkan lagu Demi Malaysia secara rasmi bagi meniupkan semangat dan keazaman atlet Malaysia memburu kilauan pingat di Tamasya Olimpik dan Paralimpik 2020. Lagu dilancarkan menterinya, Datuk Seri Rizal Marikan Nana Marikan, diangkat sebagai lagu rasmi kontingen Malaysia ke Tokyo. Tajuk lagu Demi Malaysia tersebut adalah inspirasi daripada tagline Datuk Seri Rizal semasa melancarkan detik 100 hari ke Tokyo 2020 pada April lalu. Datuk Seri Rizal melalui satu kenyataan berkata, komposisi lagu Demi Malaysia merupakan manifestasi iltizam dan semangat seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa mendahulukan kepentingan negara dalam apa jua keadaan. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada komposer lagu, penulis lirik serta barisan penyanyi terkenal yang menghidupkan lagu tersebut. Tidak dilupakan Ultras Malaya yang bersama-sama membangkitkan semangat rakyat Malaysia. Sukan Olimpik Tokyo bakal berlangsung bermula 23 Julai sementara Sukan Paralimpik pada 24 Ogos. Bola sepak kelayakan Piala Asia B23 2022. Pengarah Teknikal Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Dato' Ong Kim Swee menjelaskan pihaknya tidak menutup pintu mana-mana pemain untuk beraksi bersama skuad kebangsaan selepas memilih untuk menghantar skuad bawah 20 tahun negara kendalian Brad Maloney. Tambah beliau, keputusan berkenaan mungkin kurang popular buat peminat bola sepak tempatan kerana telah mengetepi nama-nama seperti Ramadan Saifullah, Luqman Hakim Syamsuddin, Arif Aiman Hanapi dan Amirul Hakimi. Dato' Ong Kim Swee turut menegaskan kelompok pemain bawah 20 tahun ini akan diberikan lebih banyak pendedahan dan persiapan jangka panjang yang lebih awal bagi kempen kelayakan ke Sukan Olimpik 2024. Antaranya bakal beraksi pada kelayakan Piala Asia B23 2022 ini serta kejohanan-kejohanan lain bagi peringkat usia B22 atau B23 yang akan datang. Dan apa yang Brad katakan tadi, kemungkinan jika Arif dan juga Luqman mempunyai perancangan oleh Ketua Jurulatih Tan Cheng Ho dalam pasukan senior, mungkin mereka tak akan dibawa. Tetapi kalau boleh, setiap jurulatih inginkan kelompok pemain yang sama. So tidak bermakna mereka ni akan diketepikan secara langsung. Untuk kelayakan Piala Asia B23 2022, skuad negara diundi dalam kumpulan J bersama Laos, Mongolia dan Thailand. Malaysia akan membuka tirai saingan bertemu Laos pada 27 Oktober. Diikuti aksi kedua berdepan tuan rumah Mongolia 2 hari kemudian sebelum menentang Thailand pada 31 Oktober. Sementara itu, pengendali skuad bawah 20 tahun Brad Maloney menjangkakan akan mengadakan latihan pusat di luar negara bagi mempersiapkan pasukan yang menghadapi kelayakan Piala Asia B23 2022. Namun, keutamaan diberikan kepada negara yang memiliki kemudahan latihan yang baik serta tempoh kuarantin yang bersesuaian. We'd definitely like a program perhaps similar to what we did with the under-23s in 2018 when Dato' Ong Kim Swee was a head coach for the finals in China. We spent a few weeks in Mokpo in Korea where the facilities were fantastic, the food was great, all the friendly matches that we had were very challenging leading into that tournament, and we had great success in that tournament. So we'll look at some kind of facility similar to that, I would say. Whether or not it's in Korea or Japan or wherever, Dubai, who knows? We'll have to iron that out. Sesi kelayakan kali ini menyaksikan 42 pasukan bertanding dibahagikan kepada 11 kumpulan, iaitu 6 kumpulan bagi zon barat dan 5 kumpulan bagi zon timur. Juara setiap kumpulan iaitu 11 pasukan akan disertai 4 pasukan tempat kedua terbaik kumpulan dan juga tuan rumah Uzbekistan bagi membentuk 16 pasukan terbaik bakal beraksi pada Piala Asia B23 2022 yang dijadual berlangsung di Tashkent pada Jun 2022. Persediaan menepi baki saingan Liga Malaysia 2021. Pasukan tangga ketiga Liga Super Kedah Darul Aman KDAFC berjaya menundukkan Polis Diraja Malaysia PDRMFC 2-1 dalam perlawanan latihan yang berlangsung di Stadium Darul Aman malam tadi.
Babak pertama yang berlangsung dalam cuaca hujan lebat menyaksikan KDAFC mendahului permainan 1-0 menerusi jaringan Aiman Afif pada minit ke-20. Namun begitu, PDRM bangkit menyamakan kedudukan menerusi Syafiq Azmi pada minit ke-41 sekaligus menyaksikan babak pertama berakhir 1-1. Bersambung babak kedua, Helang Merah kembali di depan apabila Fazrul Daniel meledakkan gol pada minit ke-60. Tamat perlawanan, Kedah 2, PDRM 1. Selaras dengan prosedur operasi standard SOP yang dikeluarkan kerajaan, siri perlawanan latihan tersebut diadakan secara tertutup tanpa penonton. KDAFC akan memulakan saingan pusingan kedua Liga Super menentang Seteru Utara Penang FC di Stadium Darul Aman pada 24 Julai ini. Menjelang saingan Liga Super pada 24 Julai ini, Ketua Jurulatih Seri Pahang FC, Dolah Saleh mengakui fokus anak-anak buahnya ketika ini adalah mengutip 3 mata penting pada pertemuan menentang Melaka United di Kuantan. Pahang yang dilabel antara gergasi Pantai Timur mempamer prestasi hambar pada musim 2021 apabila hanya menghuni tangga ke-9 Liga dengan 12 mata hasil 3 kemenangan, 3 seri dan 7 kekalahan. Justru menurut Dolah, selepas berehat panjang, skuad Tok Gajah itu kini tidak sabar untuk turun beraksi selepas menerima jadual baharu yang diumumkan Badan Pengelola Liga Bola Sepak Malaysia MFL. Jelas beliau, jadual baharu tersebut dilihat mampu memberi impak positif kepada semua pasukan kerana jarak bagi setiap perlawanan tidak terlalu padat. Situasi itu sekaligus memberi lebih ruang kepada para pemain termasuk pasukan Seri Pahang sendiri untuk mendapatkan tahap kecergasan lebih baik. Tambah Dolah, pasukannya ketika ini sedang menjalani latihan intensif secara kamp berpusat dalam misi memperbaiki kedudukan mereka hujung musim ini. Liga Malaysia 2021 sebelum ini berehat sejak 9 Mei lalu bagi memberi laluan kepada skuad kebangsaan beraksi dalam kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 di Dubai. Selain pasukan Johor Darul Ta'zim dalam kejohanan Liga Juara-Juara Asia di Bangkok, Thailand. Dua gergasi Amerika Latin, Brazil dan Argentina bakal berentap di final Piala Copa America 2021 sekaligus menghangatkan lagi pertemuan di antara dua musuh tradisi tersebut pagi esok. Lebih menarik, pertarungan itu turut menyaksikan pertembungan di antara dua bintang yang juga bekas rakan sepasukan di Barcelona, Lionel Messi dan Neymar, yang menjadi ayam tambatan kepada pasukan masing-masing. Seperti dua pemain legenda Pele dan Diego Maradona, bintang Argentina Messi dan bintang Brazil Neymar masing-masing masih belum memenangi gelaran Copa America. Namun statistik itu bakal berubah apabila mereka akan berdepan sesama sendiri di Stadium Maracana pagi esok. Dalam hal itu, bekas pengendali Felda United Nizam Jamil meramalkan pusingan akhir Copa America 2021 kali ini sudah pastinya akan menyajikan satu saingan yang cukup sengit dan kemungkinan besar akan diheret sehingga ke penentuan sepakan penalti. Brazil ada home advantage mereka juga menjaringkan gol setiap perlawanan dan sangat konsisten, manakala Argentina walaupun mereka mempunyai Messi dan juga pemain-pemain lain tetapi mereka agak rapuh di bahagian belakang. So secara peribadi saya menjangkakan yang Brazil akan keluar sebagai juara untuk edisi 2021 untuk Copa America pada kali ini. Saya menjangkakan untuk pasukan Brazil, Edison akan dimulakan di pencipta gol. Dua center back mereka, Thiago Silva dan juga Marquinhos, kedua-duanya berpengalaman. Di sebelah kanan Danilo, di sebelah kiri Renan Lodi daripada Atletico Madrid, Casemiro dan Fred di bahagian tengah, manakala Neymar akan memulakan perlawanan di sebahagian kiri, Richarlison di bahagian hadapan, Lucas Poeta yang menjaringkan 2 gol dalam kempen Super dan separuh akhir tempoh hari akan memulakan perlawanan, dan juga Everton Suarez akan menggantikan Gabriel Jesus di bahagian kanan. Nizam juga menyatakan ketiadaan Gabriel Jesus pada aksi final nanti selepas dilayangkan kad merah ketika perlawanan menentang Chile tidak akan menjejaskan perancangan Samba Boys untuk merangkul trofi. Malah beliau yakin Everton Suarez atau Lucas Paqueta mampu mengisi slot tersebut. Dua gergasi Amerika Latin itu pernah bertembung sebanyak 111 kali sebelum ini. Dalam pertembungan tersebut, Brazil telah mencatatkan 40 kemenangan, Argentina pula mencatatkan 46 kemenangan dan 25 perlawanan berakhir dengan keputusan seri. 5 perlawanan terakhir mereka juga menyaksikan Brazil mengekalkan rekod tanpa kalah.
Pertembungan terakhir mereka di pentas antarabangsa adalah pusingan separuh akhir Copa America 2019 di mana Brazil menempaskan skuad kendalian Lionel Scaloni 2-0. Sementara penganalisis sukan bola sepak tempatan, Muhammad Aiman Aminul Abdullah pula berpendapat Argentina mampu melakarkan kejutan dengan menamatkan kemarau tanpa trofi antarabangsa pertama mereka sejak menjulang Piala Copa America edisi 1993. Sukan ke perlawanan akhir, Brazil boleh dikatakan sebagai bernasib baik. Mereka diundi di dalam kumpulan yang lebih mudah berbanding Argentina. Mereka menang besar dalam 2 perlawanan pertama dan mengesahkan kemaraan ke suku akhir selepas perlawanan ketiga menewaskan Colombia. Bila sebut Brazil dan Argentina, satu perlawanan akhir yang cukup menghiburkan. Jadi saya ramal Argentina menang 3-2. Aiman juga meramalkan Scaloni tidak akan melakukan banyak perubahan dalam kesebelasan utama, hanya mungkin pertukaran di posisi tengah dan akan mengguna formasi 4-3-3. I'm sure that Brazil will win by 3 at least. And Neymar will be the best player. For many years he's doing great football for our country. He's our best player, he's our star, and everyone here loves him. So this is my opinion about this game. And Neymar is the best player in South America and I believe in the world right now. So we are fans. Right, son? Yeah. I will go with Argentina. Argentina going to win 2-1 or 1-0. Ramalan saya untuk Copa America Finale 2021 Argentina versus Brazil, Argentina akan menang 1-0 dengan Brazil. Saya bermula support Argentina dari umur 12 dan favourite player I adalah Lionel Messi. Baik, saudara, Kementerian Komunikasi dan Multimedia akan mengkaji kewajaran keputusan penganjuran Festival Filem Malaysia ke-31 FFM 31 yang dijadualkan berlangsung pada Oktober depan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata, pengumuman rasmi berhubung festival itu juga belum dibuat. Baik, menurut beliau, kementerian mengambil kira semua faktor termasuk pandangan berbeza terhadap perkara berkenaan. Namun demikian, ujarnya, festival itu bukan matlamat untuk berhibur. Sebaliknya, lebih kepada pengiktirafan kepada karya penggiat seni dan membantu mereka. Malah, konsep penganjurannya juga sederhana, iaitu hampir sama dengan Anugerah Nasyid Malaysia 2020 yang diadakan pada tahun lalu. Dia tetap akan diadakan sebagai itu, saya belum buat pengumuman rasmi lagi tentang festival itu. Hasrat itu memang ada daripada Dinas dan kita faham kenapa ia ingin diadakan. Kemudian ada pandangan yang berbeza pun kita faham dan kita sedang, pokok pangkalnya, the keyword is kita sedang menimbangkan sambil kita meneruskan bantuan kepada penggiat seni filem. Baik, saudara, jenazah bekas anggota kumpulan Rabbani Allahyarham Azizan Khalid yang meninggal dunia di Pusat Perubatan Universiti Malaya pagi Rabu lalu selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Jalan Kubur Pantai Dalam. Pengkebumian jenazah diuruskan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM setelah keputusan bedah siasat Allahyarham positif COVID-19. Allahyarham Azizan menyertai Rabbani antara tahun 1997 sehingga 2001, namun mengambil keputusan untuk berundur seketika daripada kumpulan Rabbani yang sedang popular dengan lagu Intifada kerana ingin meneruskan minat sebagai pelakon teater. Allahyarham meninggalkan isteri dan seorang cahaya mata. Isteri Allahyarham dan anak perempuannya ketika ini dikuarantin selama 14 hari selepas menjalani ujian calitan.
Bagi menangani situasi semasa sistem kesihatan terutama di kawasan Lembah Klang, Kementerian Kesihatan KKM telah menubuhkan satu pasukan bertindak khas kesihatan awam berkuat kuasa 8 Julai lalu. Menterinya Datuk Seri Adam Baba berkata KKM telah memulakan langkah kesiapsiagaan bagi rawatan dan pemulihan pesakit COVID-19 khususnya kategori 4 dan 5. Beberapa isu kritikal dikenal pasti oleh KKM, antaranya isu kekurangan katil di hospital dan pusat kuarantin serta kekurangan sumber manusia. Ini PKRC bersepadu MIPS boleh menerima secara purata 800 pesakit dalam tempoh sehari dan yang telah berlaku sebelum ini dan purata daripada 800 pesakit itu 200 merupakan pesakit kategori 4. Jadi kita dah siap sedia dengan katil kalau ada rekod yang telah pun kita dapat sebelum ini. Dalam pada itu, KKM akan membuat pemindahan pesakit bukan COVID-19 bagi tujuan menambah kapasiti katil COVID-19. Kira-kira 7,500 peneroka dan generasi Felda di negeri Terengganu menzahirkan rasa terima kasih kepada kerajaan yang bersetuju melupuskan sebanyak 80% hutang para peneroka. Tinjauan RTM di beberapa rancangan Felda di negeri ini mendapati kesemua peneroka terbabit gembira dan bersyukur dengan pengumuman kerajaan. Ketua Peneroka Gabungan Felda Wilayah Terengganu Muhammad Ghazali Mamat berkata pengumuman tersebut dilihat begitu bermakna dan menggembirakan kesemua 7,458 peneroka membabitkan 20 tanah rancangan Felda di negeri itu. Bagi mewakili peneroka 7,458 orang, peneroka seluruh Felda Negeri Terengganu sebanyak 20 rancangan merasakan penghargaan yang begitu tinggi dan terima kasih yang amat tidak ternilai di atas pengurangan ini. Kerana 80% pengurangan ini telah berlaku kepada peneroka. Contoh saya sendiri, hutang hampir 120,000 dilupuskan sehingga 50,000. Jadinya saya bayar RM248 saja sebulan sehingga 15 tahun. Sebelum ni banyak jugalah sebab ada pinjaman perumahan. Jadi dalam 700-800 gitulah. Sekarang ni alhamdulillah lah. Jadi kerajaan pun telah beri persetujuan di atas permintaan ramai peneroka-peneroka kita dengan beban hutang ni. Jadi alhamdulillah kami bersyukurlah rakyat Malaysia di bawah Felda. Jadi dengan berkurangnya ni meringankan beban hidup kita. Bagi kita anak generasi kedua ni kita harus bersyukurlah dengan apa yang telah kerajaan bagi pelupusan hutang ni sebab meringankan beban pada ayah kita dan selaku generasi kedua pun kita sebagai anak yang akan menyambung legasi orang tua ini mengucapkan banyak-banyak terima kasihlah kepada kerajaan Malaysia kerana mendengar rintihan daripada peneroka. Setiap kali menyebut tentang bekerja hingga larut malam, pasti ramai yang terfikir tentang bahaya yang terpaksa dilalui para petugas. Malah ada juga berbicara mengenai perkara mistik yang boleh terjadi sewaktu menjalankan tugas. Menerusi sebuah video yang dikongsi di TikTok Zarul Syafikri, anggota polis yang menjalankan sekatan jalan raya sedang menyuluh ke arah kelibat di sebalik pokok pisang. Apa yang mengejutkan apabila mereka mendapati adanya susuk tubuh seperti pocong di sebalik pokok pisang. Tinjauan di ruang komen mendapati rata-rata warganet memuji keberanian anggota polis SJR
yang menghampiri lokasi tersebut. Pelbagai kaedah kreatif dan unik dilaksanakan petugas Jabatan Penerangan dalam memberi hebahan nasihat berhubung COVID-19 kepada masyarakat. Baru-baru ini tular satu lagi video di media sosial yang memaparkan van Japan memasuki perkarangan kawasan perumahan yang dikenakan PKPD. Apa yang mencuri perhatian? Kedengaran van bergerak menghebahkan menggunakan lagu dangdut dalam memupuk kesedaran agar orang ramai mematuhi SOP. Baik, ini pula video tular yang menarik perhatian apabila seorang pemuda berkongsi rakamannya berenang di dalam parit di sebuah kebun. Pemuda tersebut berkongsi suasana di sebuah kebun yang mempunyai parit kecil. Menariknya, air di dalam parit itu sangat jernih. Ini berbanding kebiasaan saluran air di kebun yang dipenuhi dengan kotoran atau lumpur. Warganet terpukau dan sama sekali tidak menyangka kejernihan air itu datangnya dari sebatang parit di kampung tersebut. Baik saudara, paparan hashtag itu tadi menutup tirai berita perdana edisi Sabtu 10 Julai. Terus patuh SOP untuk putuskan rantaian penularan COVID-19. Juga jangan lupa saksikan Salam Baitullah Suatu Kerinduan selepas ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.